Perkembangan terkini situasi jangkitan wabak COVID-19 di negara ini. Kementerian Kesihatan memaklumkan mengenai kes kedua COVID-19 yang telah kembali ke rahmatullah. Perkara tersebut diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dalam sidang media petang tadi. Pada hari ini, 4 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 27 Mei 2020 Masihi. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai mengenai kes kedua yang telah kembali ke rahmatullah akibat COVID-19 di negara ini. Allahyarham ialah seorang lelaki tempatan berumur 56 tahun yang merupakan kes 94 kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Allahyarham telah kembali ke rahmatullah di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada hari ini Rabu, 27 Mei 2020, Masihi pada jam 7.30 pagi. Allahyarham telah menjalani rawatan di pusat tersebut sejak disahkan dijangkiti COVID-19 pada 24 Mac 2020 dan telah mula mengalami tanda-tanda jangkitan pada 22 Mac 2020 dan mula dimasukkan di unit rawatan intensif di pusat berkenaan pada 25 Mac 2020 Masihi. Sehubungan dengan ini, demi menjaga dan menghormati privasi serta confidentiality keluarga Allahyarham, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi Allahyarham. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan Allahyarham serta keluarga beliau. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan seluruh rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham dan berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan bersama-sama para salihin. Amin. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sementara itu, Menteri Kesihatan dalam sidang media yang sama juga mengongsikan tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah kes jangkitan keseluruhan kekal 141 orang. Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai pada hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, tidak ada kes telah disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal seramai 137 orang. Oleh yang demikian, jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada hari ini ialah seramai 2 kes. Daripada jumlah tersebut, seorang masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Manakala 1 kes aktif lagi adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 28 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 18,648 ujian. Seterusnya, berikutan makluman mengenai BruHealth App, alhamdulillah setakat ini sejumlah 223,356 orang ramai telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Di samping itu juga sejumlah 3,563 syarikat dan premis telah mendaftar kepada aplikasi tersebut juga. Seperti mana yang dimaklumkan pada sidang-sidang media yang lepas, insya-Allah masjid-masjid akan dibukakan kepada orang ramai bagi menunaikan solat fardu Jumaat pada 29 Mei 2020. Alhamdulillah setakat ini kira-kira 29,944 orang ramai telah pun mendaftar dan membuat tempahan slot bagi solat fardu Jumaat. Sehubungan dengan ini, bagi memudahkan orang ramai dalam tata cara penggunaan aplikasi BruHealth,
Beberapa inisiatif untuk menunjuk ajar pendaftaran solat fardu Jumaat akan dilaksanakan oleh kaki tangan dan sukarelawan yang terdiri daripada Kementerian Kesihatan, pegawai-pegawai masjid, Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam, ahli jawatan kuasa takmir masjid serta belia-belia masjid di masjid-masjid dan balai-balai ibadat bermula 9 pagi hingga 11 pagi dan 1 petang hingga 3 petang pada esok hari Khamis. Orang ramai bolehlah berkunjung ke masjid-masjid pada masa tersebut untuk mendapat bantuan mengenai aplikasi tersebut. Bagi mereka yang menerima pencen, sukarelawan juga akan berada di tempat-tempat pembayaran pencen untuk mengajar mengenai aplikasi tersebut. Masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara akan dibuka bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat bermula Jumaat ini setelah ditutup beberapa minggu bagi membendung penularan jangkitan wabak COVID-19. Pada hari itu nanti, khutbah Jumaat dan semua bacaan akan diringkaskan. Demikian dinyatakan oleh Menteri Hal Ehwal Agama semasa membuat tinjauan persiapan beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat di daerah Brunei dan Muara pagi tadi. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman menjelaskan, pihak kementeriannya ingin memastikan sejauh mana masjid-masjid memerlukan ruang tambahan iaitu menggunakan khemah. Alhamdulillah, ini setakat yang diketahui lebih 24,000 pendaftaran, tapi dilihat kepada taburan masjid ada sebuah 100%, tapi di bawah 50% masih banyak lagi masjid-masjid. Nanti akan diketahuilah sejauh mana sebuah masjid itu kapasitinya penuh atau satu persiapan, dan nampak alhamdulillah persiapan sanitizer apa semua sekali. Kiranya ada jemaah yang terlupa membawa pelitup muka, maka disiapkanlah. Tapi seboleh-bolehnya jemaah akan mempersiapkan sedemikian. Macam itu juga sejadah tidak disiapkan, tapi seboleh dia dikehendaki jemaah akan membawa sejadah. Dan yang penting sekali lagi ialah keberadaan dalam masjid itu. Sudah yang diberikan melalui media TV, melalui online dan sebagainya. Macam mana datang ke masjid, kemudian keberadaan di masjid macam mana, penjarakan dilakukan, pelitupan muka, hubungan antara satu dengan lain, bersalaman tidak ada, cuma ada rasa macam mana penghormatan dan sebagainya, semua diikuti, dan timingnya juga. Masjid akan dibuka untuk Jumatan ini daripada pukul 12 sampai 1:30. Jadi khutbah akan ringkas dan bacaan-bacaan pun akan ringkas insya-Allah. Antara masjid yang ditinjau termasuk Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah Kampung Kiarong, Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, Masjid Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin Kampung Katimahar, Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam Kampung Cerudong, Masjid Kampung Sungai Hancing, Masjid Kampung Tanah Jambu, Masjid Kampung Sungai Buloh, Masjid Kampung Batu Marang dan Masjid Kampung Mentidi. Orang ramai yang akan menunaikan sembahyang fardu Jumaat nanti disarankan untuk mematuhi panduan sembahyang berjemaah di masjid bagi membendung penularan wabak COVID-19. Tinjauan persiapan beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat juga diadakan di 3 daerah yang lain. Di daerah Temburong, rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama diketuai oleh Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Antara masjid yang ditinjau termasuk Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, Masjid Kampung Puni, Masjid Kampung Belais dan Buda-Buda, Masjid Pangeran Haji Abu Bakar Kampung Bokok, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Perpindahan Ratai, Masjid Kampung Selangan dan Masjid Kampung Labu. Kepada penduduk dan orang ramai di daerah Temburong ini untuk dapat mengikuti panduan-panduan itu melalui e-poster yang telah diedarkan di media sosial. Jadi dimintalah untuk
membuat ulang kaji, membaca peringatan-peringatan tersebut, nasihat-nasihat tersebut sebelum mereka datang ke masjid ini. Dan alhamdulillah nampaknya persediaan telah pun dibuat di masjid-masjid daerah Tembung ini. Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, mengetuai rombongan meninjau masjid-masjid di daerah Tutong. Antara masjid yang ditinjau, Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong, Masjid Pangeran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai, Masjid Kampung Penapar, Masjid Kampung Lamunin, Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Kudang dan Masjid Kampung Kupang Tutong. Manakala di daerah Belait, rombongan diketuai oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Masjid Lorong 3 Selatan Seria, Masjid Zainab Lumut dan Masjid Kampung Sungai Liang antara masjid yang ditinjau oleh rombongan berkenaan. Aplikasi BruHealth mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pengguna dan syarikat-syarikat perniagaan. Kembali selepas ini untuk mengikuti berita mengenainya. Lebih 200,000 orang pengguna dan lebih 3,000 buah syarikat dan premis telah mendaftar aplikasi BruHealth sejak ia diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan. Aplikasi BruHealth digunakan dengan mengimbas kod QR bagi keperluan masuk dan keluar dari premis-premis yang telah diberi kelonggaran secara berperingkat seperti gedung-gedung perniagaan, kedai-kedai runcit, restoran-restoran, kafe-kafe dan fasiliti sukan. Dalam tinjauan RTB ke beberapa buah restoran di daerah Brunei dan Muara, hampir kesemuanya menyambut baik inisiatif yang dilaksanakan bagi kebaikan bersama dalam membendung penularan COVID-19. Bagi restoran-restoran yang memberikan perkhidmatan takeaway, satu ciri baru juga telah diperkenalkan yang mana kod QR berasingan bagi pelanggan takeaway boleh dibuat bagi premis yang sama melalui laman sesawang www.healthinfo.gov.bn/register. Restoran kami sudah register aplikasi BruHealth. Orang ramai yang ingin menikmati menu di restoran kami secara dine-in atau take away. Terlebih dahulu mengimbas kod QR sebelum masuk ke restoran kami. Kalau untuk yang tapau, kod QR adalah berbeza untuk diimbas. Orang ramai yang ingin menikmati menu di restoran kami secara dine-in atau tapau terlebih dahulu mengimbas kod QR sebelum masuk ke restoran kami. Kalau untuk yang tapau, boleh kod QR adalah berbeza untuk diimbas. Kerjasama orang ramai juga amat diperlukan dalam penggunaan aplikasi BruHealth dengan sentiasa mengimbas kod QR di tempat masuk dan keluar premis. Ia dapat membantu memastikan keselamatan orang ramai termasuk penjual dan pelanggan terjamin di samping memudahkan Kementerian Kesihatan untuk membuat contact tracking sekiranya berlaku penularan jangkitan. Sejak ada aplikasi ini, kita ni dapat makan di restoran sekurangnya intipasi ini juga dapat membantu orang ramai dan Kementerian Kesihatan dalam merantau aktiviti kita ni seharian. Alhamdulillah, sejak ada aplikasi BruHealth dapat dine-in di restoran. Aplikasi ini juga dapat membantu Kementerian Kesihatan dalam memantau aktiviti kita ni seharian. Orang ramai yang masih belum mendaftar adalah disyorkan untuk memuat turun dan mendaftar aplikasi BruHealth.
Jika telefon bimbit yang digunakan tidak kompatibel, adalah disarankan untuk mendapatkan kod QR daripada laman sesawang www.healthinfo.gov.bn. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun lemas ketika sedang berkelah bersama keluarga di kawasan Sungai Kampung Amu di daerah Temburong pagi tadi. Gerakan mencari Ethan Rafael bin Hendrias berbangsa Murut dimulakan pada pukul 1 petang tadi. Selepas Balai Bomba Retai menerima panggilan pada pukul 11.48 pagi. Kejadian berlaku apabila mangsa bersama keluarga pergi ke kawasan tersebut untuk berkelah dan bermandi-manda. Ahli keluarga cuba menyelamatkan mangsa yang terkapai-kapai namun gagal disebabkan air sungai yang deras. Operasi mencari melibatkan 12 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Operasi G, Cawangan Daerah Temburong, 4 anggota unit penyelam dari Cawangan Operasi C, 6 anggota dari Daerah Polis Temburong dan 2 anggota paramedik Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong. Mangsa dijumpai pada pukul 2.32 petang oleh orang awam yang membantu dalam operasi mencari di kawasan sekitar 30 meter tempat mangsa dikatakan lemas. Mangsa dihantar ke Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam untuk siasatan lanjut. Syarikat Oregano Enterprise merupakan salah sebuah syarikat tempatan yang mengusahakan tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran menggunakan kaedah pertanian yang mesra alam iaitu bebas racun kimia bagi pengawalan serangga perosak dan juga pengurusan air secara efisien. Ditubuhkan pada tahun 2017, syarikat tersebut telah ditawarkan tapak berkeluasan 2 hektar di kawasan Kemajuan Pertanian KKP Kampung Sinaut di daerah Tutong untuk menjalankan perusahaan tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran menggunakan kaedah pembajaan bokashi dan sistem greenhouse atau rumah terlindung. Ahmad Nurul Airi Hajirani membawakan laporannya. Inspirasi Ambroshim, pemilik syarikat Oregano Enterprise, untuk terlibat dalam bidang perusahaan pertanian tercetus apabila beliau mengembara ke negara-negara jiran dan juga antarabangsa selain daripada mengikuti forum-forum pertanian yang terpapar dalam media sosial. Motivasi daripada keluarga dan kawan-kawan mendorong beliau untuk tidak berputus asa dalam mengusahakan ladang buah-buahan dan sayur-sayuran yang berkhasiat tinggi tanpa menggunakan racun kimia. Pihak kerajaan khususnya Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga banyak membantu beliau dalam mengembangkan lagi hasil tanaman. It's all started from there. We are looking for good, healthy farm produce in Brunei. So this is why I started the farm. So eventually this will lead to many other things like you grow more, your quality improve. So obviously is the next thing is obviously export lah. All these things. Dengan menggunakan teknologi rumah terlindung dan kaedah pembajaan bokashi, beliau mengusahakan sayur-sayuran seperti labu, tomato dan cili dan juga buah-buahan seperti markisa. Syarikat ini mula mengeluarkan hasil tanaman pada Disember 2018 iaitu sebanyak 40 kg per hektar dengan nilai jualan RM320. Pada tahun lalu, syarikat ini menunjukkan peningkatan pengeluaran hasil sebanyak 1,546 kg per hektar dengan nilai jualan sejumlah RM4,963. Syarikat ini mula memasarkan produk secara langsung dari ladang pada April tahun lalu dan pada masa ini hasil tanaman dijual secara berkontrak kepada syarikat-syarikat seperti Syarikat Penyajian Diraja Brunei RBC. Dalam usaha pihak kerajaan untuk terus menggiatkan lagi pengeluaran dalam bidang pertanian, selain penyediaan tapak-tapak pertanian, beberapa jenis insentif juga ditawarkan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan juga menyediakan infrastruktur seperti bekalan elektrik dan kemudahan jalan raya, saliran air, perkhidmatan makmal untuk kesesuaian tanah dan air
di samping khidmat nasihat serta penyediaan kursus yang berkaitan dengan penghasilan dan penjagaan kebun. Well, I can't. The government done a lot already. It's down to the individual, all the people, the rakyat, to take on the challenge and move the boundary. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan sentiasa mengalu-alukan dan secara berterusan memberi galakan, bimbingan dan dukungan dalam menjayakan aktiviti pertanian di negara ini, khususnya golongan belia. Mereka boleh menceburkan diri dalam bidang pertanian dan seterusnya membantu negara dalam meningkatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar. First of all, we like to thank the Kerajaan, His Majesty Government, and especially to Jabatan Pertanian and Agri Makan, Kementerian Sumber-Sumber Utama Pelancongan for giving us this opportunity and also to guide us and push us along. The important thing is to don't think too much, just try. Go in with a purpose